Salam sejahtera dan selamat menonton rancangan baru yang akan memberikan anda pelbagai idea-idea kreatif dan mudah yang boleh anda lakukan di rumah, dan rancangan ini dipanggil Ekspresi Kreatif DIY bersama saya, Daphne Aikin. Sebenarnya banyak barangan yang boleh anda buat dengan sendiri dengan menggunakan pelbagai barang-barang terpakai di rumah dan mengubahnya menjadi sesuatu yang baru, dan pastinya yang paling penting bagi saya, kos yang minimum. Untuk episod kali ini, saya akan kongsikan idea-idea untuk sebuah parti hari jadi. Biasanya bila kita sebut saja parti hari jadi, kita ingat kita harus ada restoran yang mewah, kita ada khidmat seorang party planner, tapi semua ni akan sebenarnya memakan kos yang tinggi, dan anda sebenarnya boleh melakukannya dengan sendiri di mana-mana saja mengikut tema yang diinginkan, dan yang paling penting bagi Daphne ialah anda akan berasa lagi puas hati melakukan semuanya dengan tangan sendiri. Okey, inilah stesen kreatif Daphne, di mana Daphne sendiri mendapat banyak ilham untuk projek-projek DIY Daphne, dan untuk hari ini Daphne sendiri akan tunjuk macam mana nak buat satu hadiah, iaitu sarung tangan raksasa ataupun glove monsters, dan bahan-bahan yang diperlukan simple saja. All you need is sarung tangan dan juga kapas. Okey? Baiklah, kita mulakan. Mula-mula kita masukkan kapas di dalam sarung tangan. So, lebih kurang macam ni lah Okey, macam ni. Lepas tu, kalau rajin sebenarnya anda boleh guna mesin terjahit untuk jahit di bawah ni, okey? Ataupun kalau nak, kita boleh guna juga cross stitches dan tutup benda ni supaya dia tak keluar kapas tu. Tapi untuk masa ni, sebab kita ada masa yang terhad, kita masukkan saja macam ni, okey? Just so that the cotton doesn't fall out. Lepas tu kita biarkan dulu ni, okey? Now kita ambil kain pucuk dan kita buat mulut dia. Okey, Daphne sebenarnya suka monster yang friendly. I tak suka yang macam garang sangat. Monster yang manis boleh. Okey. Dan saya ambil glue ni. Okey, tak payah banyak. Kita buat di tengah-tengah. Nanti kalau di luar tu, nanti dia akan keluar. And then dia bahaya nanti. Especially if you're doing this with your kids. Dan mana nak buat? I rasa nak buat sini ke depan? Sinilah kot. Sinilah. Again, kita pulang kepada kreativiti masing-masing. Boleh guna putih. Saya guna putih. Lepas tu dia punya mata dalam tu hitam. Kalau nak safety lagi, you gunakan gloves. You gunakan gloves yang latex tu, supaya tak terkena dengan glue. Tapi lagi elok kalau kita gunakan jarum dengan benang lah. I suka monster yang cute. So, kalau you suka monster yang nampak garang sikit, you letaklah gigi. You ambil kain lain lagi, you letaklah gigi dia. Okey, biasanya kita jahit dalam, tapi tak apa. Kita buat macam ni dulu. Tada! Cantik kan? Okeylah, monster sepatutnya bukan cantik, tapi dia mudah sahaja. Dan Daphne juga telah pun siapkan glove monster yang lain. Alah, comel kan? So, you can actually do it dengan tangan, dengan kaki dia macam ni, ataupun gunakan macam ni, dia punya tangan jari tu untuk rambut dia. So, lagi, up to you. It's up to your creativity, okay? Okay, Daphne sebenarnya ada satu lagi barang DIY yang Daphne ingin kongsikan bersama anda.
Satu lagi barangan DIY yang Daphne ingin kongsikan bersama anda semua ialah Sharpie Mug. Dan sebenarnya Daphne mendapat ilham untuk membuat Sharpie Mug ni bila Daphne ke kedai souvenir. Dan Daphne pun terfikir, hey, I can do this on my own. Lagipun bahan-bahan yang digunakan semuanya simple sahaja. Okey, baiklah kita mulakan, okey? Daphne sudah pun membuat lakaran sedikit dengan pensel sebab Daphne nak buat macam nak plan sikit. Ada yang confident nak mewarnakan terus mug itu, boleh juga kalau confident, tapi bagi Daphne nak macam nak placing sikit lah. So Daphne telah pun membuat lakaran sedikit. So kita mulakan dengan mewarnakannya. Dan lagi kita akan ikut kreativiti masing-masing. Kalau nak buat penggambaran macam ala-ala di kampung, atau nak buat style Jepun yang sekarang semua nak buat kawaii yang comel-comel. Daphne nak buat macam ala-ala ilham dari kampung sikit-sikit lah. Sebab Daphne orang kampung sebenarnya. So, okey, macam ni. Ikut macam ni sikit. Dan benda ni sebenarnya menguji kesabaran anda sebab bagi Daphne sebenarnya seorang yang fast pace ya. Dan benda ni kita kena sabar, kita kena buat pelan-pelan. Tapi dia juga macam dia bagi kita relax sikit. Okey. You can actually do it all. Boleh mewarnakan semua mug ni, ataupun bagi Daphne saya ingin decorate dengan stiker-stiker yang Daphne telah mengambil, bukan curi mengambil dari anak-anak Daphne, dan kita letakkanlah. Kita letakkan mana yang sesuai. Lepas tu kita lukis lagi macam tak on lah. Jadi kita sambung lagi, kita buat lagi color-color. Okey. Jadi sebenarnya Daphne telah pun membuat Sharpie Mug yang telah pun siap. Okey. Dan ini rupanya. Cantik kan? Okey, ni ada beza mood lah sikit Ni tengok mood dia sendiri berbeza. Dan sekali lagi bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat Sharpie Mug ini cuma mug yang plain, ataupun boleh juga guna gelas, dan juga permanent marker yang berwarna-warni. Itu sahaja. Baiklah, kita akan berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini dengan idea-idea kreatif yang lain. Tips untuk anda. Kapas boleh dibeli dari farmasi atau kedai runcit dengan kuantiti yang banyak. Gunakan barang-barang yang sedia ada di rumah dan sesuai untuk hadiah kanak-kanak atau sebagai hiasan bilik. Okey, terima kasih Daphne. Okey, sekarang ni bersama saya di segmen inovasi, saya Chef Fikri. Kalau Daphne ada stesen ekspresi kreatif, saya pun ada dapur ekspresi kreatif. Okey, yang ini saya pinjam daripada Daphne. Daphne, pinjam kejap Tadi Daphne ada mention kan untuk parti hari jadi, dia menggunakan hadiah yang menarik ataupun tempat. Sekarang saya akan tumbuhkan bahagian kepada saya punya makanan pula. Untuk makanan, tak perlu gunakan makanan yang susah. Kita boleh gunakan telur. Saya gunakan telur hari ini untuk buat satu menu omelette. Kita panggil Spanish omelette. Okey, sekarang bahan-bahan dia, saya akan gunakan bawang. Gunakan bawang Holland. Okey. Yang ini hiris nipis. Okey. Dan bawang putih. Menu ni memang sesuai lah kalau kita nak buat untuk parti hari jadi, sebab saya akan gabungkan elemen-elemen yang mana budak-budak suka, kanak-kanak suka. Saya ada sausage, lepas tu saya ada cheese, lepas tu saya ada keropok nachos. Okey. Sekarang saya akan tumis bahan yang telah saya potong. Saya gunakan sedikit minyak jagung. Okey. Saya gunakan minyak jagung ni, ia adalah salah satu minyak yang berkhasiat. Selain daripada minyak zaitun, kita juga boleh gunakan minyak jagung. Okey, satu tips untuk nak masak telur, kita gunakan pan yang jenis non-stick pan yang tak melekat ni, supaya senang. Kalau kita nak masak telur, mudah, dia tak melekat. Okey. Bawang, sote bawang. Nak best lagi untuk parti hari jadi, masak bahan-bahan ni bersama dengan anak anda. Itu baru best, kan? Okey,
Selalunya kanak-kanak ni, selain kita bagi hadiah hari jadi macam jam ke permainan ke yang diorang suka, kita hadiahkan mereka ni bahan-bahan masakan ni, kita masak sekali dengan diorang. Okey, macam pelik orang Kedah cakap KL oh, dia jadi lain sikit. Capsicum ni dia tak pedas. Dia menarik dia punya warna dia. Dia ada warna, saya gunakan warna merah, warna kuning dan juga warna hijau. Kalau kanak-kanak ni kita nak attract dia orang punya perhatian, kita tarik perhatian kanak-kanak ni, kita gunakan bahan makanan yang berwarna-warni. Right. Okey. Slice dan ini saute sekali. Kejap je, tak perlu terlalu warna dia tidak terlalu perang. Kita saute sekejap. Baik, dalam masa yang sama saya gunakan sausage. Ini pun masukkan. Dan kita tumis. Dan sekarang saya masukkan sedikit lada hitam. Kalau nak masukkan garam pun boleh juga, tapi untuk menu ni saya tidak menggunakan garam sebab saya ada keropok nachos ni, dia dah ada garam dalam ni, dan juga saya gunakan cheese. Tak perlu banyak sangat garam sebab salah satu saya buat makanan ni untuk menjaga kesihatan lah kan, kanak-kanak kan, kita tak boleh bagi sangat terlalu banyak rasa garam. Okey, cukup. Saya pindahkan. Okay, seterusnya masukkan sedikit minyak. Saya akan teruskan. Okey. Saya gunakan kentang jenis raset. Okey, kentang jenis raset ni dia tak banyak kanji tau. Dia tak macam kentang yang biasa. Baik. Kita saute kentang, kita biarkan kejap. Okey. Selalunya orang buat omelet ni masukkan susu ataupun butter kan. Sekarang ni saya gunakan telur. Saya buat juga omelet. Saya gunakan bahan-bahan yang sedia ada kat rumah. Okay, macam kentang. Okay, masukkan. Macam capsicum, sausage. Cukup. Okay. Okay, untuk proses ni perlahankan api sebab saya tak mahu saya punya telur ni terlalu cepat masak, sebab saya akan masukkan sausage dan juga capsicum yang telah disaute. Okay, kita ratakan. Okey, lalu susun saya akan gunakan mozzarella cheese dan juga cheddar. Okey, untuk cheddar ni saya gunakan yang biasa kanak-kanak suka makan. Yang ini carikkan tak je atas ni. Ini saya gunakan mozzarella cheese ni memang sesuai lah kalau kita nak gunakan untuk masakan yang berasaskan telur. Sebab mozzarella cheese ni dia kaya dengan kalsium. Senang, dia tak bahaya. Yang ini tabur. Sebab tu saya gunakan api yang perlahan, sebab bila gunakan api yang perlahan, telur ni tidak mudah hangus dan juga cheese ni dia perlahan-lahan akan melt. Okay, dia akan cair. Okey, cheese dah mula cair, mula lembik. Sekarang ini yang saya cakap tadi, saya gunakan keropok nachos. Patah-patahkan. Okay. Kat sini dia ada tekstur lembut, dia ada tekstur rangup. Okay.
Nama pun do it yourself. Untuk cara plating, untuk kreativiti, saya gunakan chopping board ni untuk saya. Plating Spanish omelette. Baik. Okey. Potong 4. Dengar tak? Bunyi nachos tu. Dan juga sedikit sos cili. Baik, saya taburkan parsley untuk bagi warna hijau sikit pada masakan saya ni. Dan siap menu parti hari jadi saya, Spanish omelette. Dan kena ingat, kalau kita nak buat Spanish omelette ni, kita kena gunakan periuk jenis non-stick pan untuk memudahkan telur itu tidak melekat. Dan juga kena ingat, kita gunakan api yang perlahan untuk kita memudahkan cheese ni cair di atas. Tips saya dah kongsi dan juga menu Spanish omelette ni pun saya dah kongsi. Kita jumpa selepas ni bersama dengan Daphne. Jangan lupa cuba Spanish omelette dan kita rehat seketika. Tahukah anda tips untuk majlis hari jadi DIY? Lokasi majlis hendaklah suasana yang kondusif dan selesa. Pilih tema ikut minat dan kehendak. Candy buffet atau gift bag dan kek boleh dihasilkan sendiri. Dan permainan dan hiburan bertujuan menaikkan mood tetamu. Nama saya Nazatul Hasanah. Saya adalah pengasas bagi Diaper Cake Malaysia. Diaper Cake Malaysia telah bermula sejak tahun 2012. Mungkin belum ramai yang tahu apa itu diaper cake. Diaper cake ialah hadiah yang diberikan kepada bayi yang baru lahir. Diaper cake diperbuat daripada lampin pakai buang dan beberapa barangan bayi seperti baju, seluar, stokin, sapu tangan dan patung mainan bayi. Pada hari ini, saya akan tunjukkan projek DIY kita, cara-cara membuat diaper cake. Mula-mula sekali, ambil lampin pakai buang dan gulungkan seperti macam ni. Kemudian, ambil getah berukuran kecil dan letakkan pada lampin pakai buang tadi. Kita cuma perlukan beberapa helai lampin pakai buang untuk asas diaper cake. Macam ni, saya cuma gunakan 4 helai lampin pakai buang. Lepas tu, kita perlukan getah berukuran saiz besar macam ni dan ikat diaper cake kita tadi. Ini contoh yang dah siap. Seterusnya, kita ambil selimut bayi ni. Selimut bayi ni boleh didapati dekat kedai-kedai yang menjual barangan bayi. Lampin ni kita lipat 3. Macam ni. Okey. Seterusnya, kita bungkus base diaper cake kita tadi menggunakan lampin bayi yang kita lipat 3. Buat seperti ini. Dan kita gunakan pin untuk mengemaskan selimut bayi kita tadi. Untuk base atas ni, kita gunakan baju ataupun kita panggil romper untuk balut base yang atas, yang lebih kecil. Yang ni pun terpulang kepada kreativiti masing-masing cara nak balut lampin pakai buang kita tadi. Kalau saya buat macam ni lah. Kita sarungkan baju. Okey, untuk hiasan diaper cake, kita boleh gunakan barangan bayi seperti bib ni.
Bib ni biasanya saya gunakan untuk cover bahagian lipatan selimut bayi tadi. Biasanya bib saya akan gunakan untuk menutup bahagian lipatan selimut bayi kita tadi. Okey, dah buat dia jadi 2 tingkat macam ni diaper cake. Seterusnya kita boleh hiaslah. Hias diaper cake kita ikut kreativiti kita. Contoh biasanya saya gunakan patung mainan. Patung mainan yang besar macam ni. Biasa kita letak macam ni. Kita letak kat sini. Okey, macam ni kita dah nampak dah bentuk diaper cake. Last step kita ialah kita kemaskan ke semua barang-barang diaper cake kita ni dengan pin supaya dia tak terjatuh. Okey, diaper cake kita dah siap. So siapa-siapa yang nak order diaper cake daripada Diaper Cake Malaysia boleh check kita punya Facebook page Diaper Cake Malaysia, DIAPERCAKE Malaysia, ataupun Instagram kita sama juga Diaper Cake Malaysia. Sesiapa pun boleh buat projek DIY. Yang penting kita ada minat dan kreativiti. Dari sekadar hobi, kita boleh pasarkan projek DIY kita seperti diaper cake ni secara online. Ekspresikan kreativiti anda bersama DIY Daphne. Diaper Cake Malaysia, terbaik. Setakat ini sahaja idea-idea daripada saya untuk episod kali ini. Tetapi sebelum saya mengundur diri, jangan lupa untuk #DIY Daphne untuk sebarang komen atau feedback ataupun cadangan yang ingin dikongsikan bersama Daphne untuk melakukan projek-projek DIY di studio ini. InsyaAllah Daphne boleh lakukan ya. Baiklah, jangan lupa untuk bersama Daphne di minggu depan dengan tema yang baru dan juga idea-idea kreatif yang pastinya akan lebih menarik. Jumpa lagi. Bye.